أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini merupakan hari pertama tahun baru Hijrah 1445 Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya dengan tahun baru ini dan dengan segala-galanya baru insya-Allah, safhah jadidah, muka surat yang baru, umur yang baru, tahun yang baru, dan mudah-mudahan niat kita dan azam kita, semangat kita insya-Allah serba barulah insya-Allah. Baru maksudnya berubah ke arah lebih baik dan lebih maju untuk diri kita dan juga usia kita. Sebenarnya bila ada pembaharuan dari segi bertambahnya tahun, bertambahnya uh, angka baik usia ataupun tahun, sebenarnya semakin dekat kita dengan umur kita ataupun usia yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka al-labib, orang yang berjaya dan orang yang beruntung, insya-Allah senantiasa mengingat tentang bekalan dan persiapan untuk hari sudahnya insya-Allah. Mudah-mudahan tahun baru kita ini, tahun baru Hijrah ini, tahun baru Islam ini insya-Allah membawa makna yang cukup baik dan juga uh, rahmah untuk diri kita, ahli keluarga kita, dan juga kemajuan dalam kehidupan kita yang akan datang insya-Allah. Itulah kita harap semoga senantiasa di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tetap kita teruskan juga masya-Allah. Walaupun di Malaysia cuti umum, hari ini cuti umum, tapi ramai masya-Allah hadirkan diri juga untuk kelas walaupun cuti. Tapi saya nampak ada yang cuti juga kot malam ni ataupun tak masuk lagi. Tapi tak apa, kita teruskan juga sebab kita tak ada apa-apa kan malam ni. Biar kita teruskan walaupun sedikit sebanyak kita kongsikan ilmu dan kita buat murajaah, ulang kaji bersama. Mudah-mudahan sedikit sebanyak itulah yang memberi manfaat untuk diri kita, masya-Allah. Sama juga kalau kita ibaratkan makan, makan, kita makan tak kiralah makan apa, kita tak tahu suapan yang mana ataupun butir biji nasi yang mana yang sebenarnya bermanfaat untuk kekenyangan dan juga untuk khasiat badan kita, untuk kesihatan kita. Jadi makanlah sampai habis. Ilmu pun sama juga. Ilmu untuk kita, kalau kita belajar 1 jam 60 minit ataupun setengah jam 30 minit, sebenarnya 1 jam ni banyak kalau orang buat kajian ni 1 jam mungkin 10 minit yang serius. 50 minit tu mungkin kita khayal, kita fikir tentang lain ataupun kita dah mula mengantuk ataupun kita dah tak fokus. Tapi nak kata yang betul-betul kita fokus tu dalam 10 minit sekalipun, kita tak tahu 10 minit dari yang betul-betul kita fokus tu, 10 minit tu yang mana betul-betul yang bermanfaat untuk diri kita. Walaupun kadang-kadang perbincangan kita, tak kira kelas apa, perbincangan kita betul-betul faham. Kita rasa macam betul-betul faham. Nampaknya betul-betul dijelaskan dengan jelas, kita pula boleh faham. Tapi tak semestinya apa yang kita faham itu menjadi manfaat bagi diri kita. Itu yang kita harapkan, adanya barakah, disertai barakah. Barakahnya kesan selepas kita faham itu. Boleh kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau tentang ilmu awam lah, ilmu secara awam, secara am, boleh tak kita bawa manfaat itu dalam kehidupan kita? Kalau secara khusus dalam kelas kita, kelas tajwid ini, bila kita faham, boleh tak kita bawa dalam bacaan Al-Quran kita? Itu yang kita sangat-sangat minta dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya barakah ilmu itu ada pada setiap kali kita belajar, tak kira ilmu apa. Masalahnya kita tak tahu barakah itu dapat semua kita faham itu ke ataupun sebahagian kecil ataupun sebahagian besar. Sebab itu kita cubalah, kita usaha dan insya-Allah ada hasilnya.
Macam saya selalu bagi semangat, menjada wajada. Siapa yang berusaha mesti dapat. Mesti dapat. Dapat banyak ke, dapat sedikit ke, yang janji dapat, insya-Allah. Okey, itu sebagai mukadimah pada malam ini, 1 Muharram 1445, azam baru, tahun baru, niat baru, insya-Allah, tajwid pun baru, insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan rakaman kita pada malam ini, rakaman yang ke-75. Alhamdulillah, YouTube kita, channel YouTube kita, link memang saya akan kongsi setiap hari Khamis paginya untuk grup-grup kita sahaja. Tapi saya tengok kepada view, alhamdulillah, semakin naik, alhamdulillah. Maknanya kalau ahli kita ada berapa jumlahnya, jadi orang yang tengok balik esok tu, alhamdulillah, dah nampak ramailah. Maknanya selain daripada dia masuk kelas, mungkin dia tengok lagi untuk dia repeat balik dan dia ingatkan balik, dia tengok balik apa yang kita bincangkan bersama setiap kelas. Itu menandakan ada manfaatnya, insya-Allah, setiap kali kita buat rakaman. Alhamdulillah. Okey, malam ni kita terus, sebab saya macam ada banyak sikit tajuk malam ni, cuba kita habiskan. Tajuknya mudah-mudah ringan-ringan, insya-Allah. Kita mulakan insya-Allah dengan akhir sekali kita bincang mat lazim, ya. Mat lazim. Okey, mat lazim sebenarnya mudah je. Mudah dari segi kita nak faham dan kita nak beza-bezakan, cuma susah kita nak baca sebab dia perlu kepada nafas yang panjang. Tapi alhamdulillah, perbincangan last kita minggu lepas, kita dah bagi cara macam mana kita nak baca mat lazim dengan baik. Walaupun nafas kita kadang-kadang tak cukup, kita dah ada cara macam mana kita nak baca mat lazim tu dengan baik. Minggu lepas kita dah buat dah kesimpulan dan saya dah minta simpan faedah dan juga cara itu. Harap-harap semua masih ingatlah. Saya ingatkan balik, saya ulangkan balik. Caranya mat lazim ni, kalau dulu kita belajar macam biasa, kita dah tahu dah mat lazim, tapi selalunya kita terlanggar ataupun kadang-kadang kita tersempit atau tersepit dengan tiba-tibanya jumpa mat lazim. Itu masalah kita. Tiba-tibanya. Jadi cara yang saya cadangkan, setiap kali kita nak baca, cuba kita pantau dulu. Ayat yang kita nak baca tu kalau boleh kita scan secara lajunya, apa jenis mat ada dalam ayat yang akan kita baca. Kalau boleh kita buat seminta lalu tu, laju-laju, scan cepat-cepatnya. Lagi-lagi kalau ada mat lazim, berhati-hatilah. Ayat itu perlu kepada bersedianya kita untuk berhenti sebelum mat lazim. Jangan kita jelajak dalam nafas yang sama daripada awal ayat sampainya habisnya mat lazim pun kita baca juga dengan nafas yang sama, selalunya pancit. Saya pun gitu. Jadi apa yang cara saya yang saya buat, bila saya dah tahu dalam ayat itu ada mat lazim, saya cuba berhenti sebelum sampai mat lazim. Dan saya akan patah balik, ibtidak balik, satu perkataan, dua perkataan, dan dengan nafas baru saya jumpa dengan mat lazim. Jadi kita dah bersedia, kita dah ada nafas yang cukup dan kita insya-Allah selamat. Segala apa jenis mat lazimnya, insya-Allah kita baca dengan sempurna nafas kita, insya-Allah. Okey. Malam ni insya-Allah ada benda yang saya nak tambah dalam perbahasan kita, agak benda baru, faedah-faedah yang baru. Jadi kita masuklah, tajuk kita masih lagi dalam bahagian mad far'i. Mad far'i pecahan daripada mad asli. Malam ni kita akan masuk mad silah. Okey, mad silah ni disebabkan ikut susunan ni yang ketujuh ni ada di sini, jadi sebenarnya tak ada masalah sangat. Mad silah bagi saya, rata-rata qari-qariah kita, kalau saya perhatikan dalam dalam bacaan tahsin ataupun bacaan-bacaan kita tadarus Al-Quran, saya tak nampak ada masalah, sebab dia jelas. Dari segi bentuk dia jelas, adanya mad, adanya bacaan panjang. Hatta kalau qari-qariah ataupun pembaca tu kalau tak kenal nama jenis mad ini pun, dia akan baca panjang. Sekurang-kurangnya dia selamatlah. Cuma bila kita belajar, kita lebih mendalamlah, kita tahu. Kita boleh membezakan ini mad silah qasirah ke, mad silah tawilah ke, ini bukannya mad silah, ini mad asli. Kita boleh beza, sekurang-kurangnya kita lebih tahulah
Tapi kalau dari segi bahayanya, insya-Allah tak ada bahaya sebab dia bentuknya dalam Al-Quran itu sangat jelas. Ini adalah bacaan kena panjangkan. InsyaAllah. Dari segi selamat tu insya-Allah selamat. Okey, kita baca juga walaupun mudah. Maksilah ni hanya terjadi pada huruf ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir dalam bahasa Arab, kalau dalam istilah Melayunya, hak-hak yang bila kita terjemahkan kepada nya. Maknanya kata ganti nama, kita nak rujukkan kepada cerita ataupun siapa ataupun apa yang sedang dibincangkan yang terlebih dahulu. Maknanya dah berlalu ceritanya, lepas tu disebutkan balik dengan ha'ud dhamir ini. Sama ada ha'ud dhamir itu untuk muzakkar dan muannas, lelaki perempuan. Tetapi untuk maknya dia khusus untuk ha'ud dhamir, untuk muzakkar. Bihi dengan bahu. Hu dengan hi. Hu dengan hi. Ini yang dimaksudkan ha'ud dhamir. Jadi ini semua dari segi ilmiah lah, dari segi ilmiah kita nak tahu dalam bahasa Arab adanya ha'ud dhamir semua. Tapi kalau dari segi untuk kita nak baca betul ha'ud dhamir ni, senangnya mana saja dalam Al-Quran kalau hu dengan hi, saya tulis di sini contohnya, bihi, bihi, ada ba baris bawah bi, ha baris bawah hi. Lepas tu, selepas ni ada tanda ya terbalik. Ya gini, ya kecil. Ni asalnya ya kecil, tapi macam kepala ha terbalik ke ataupun dal terbalik. Kalau ada macam ni, lepas tu ada huruf bihi wa contohnya. Bihi wa. Okey. Jadi di sini kita dah tentunya kita akan baca dengan secara panjang. Sebab ada ni tanda panjang. Cuma atas ni kosong Atas ni kosong. Atas ni kosong. Kalau ada hamzah di sini, kalau ada hamzah di sini, kalau ada hamzah, contohnya kita anda. Okey, kalau ada hamzah, contohnya ada hamzah bihi atas ya ni mesti kena ada tanda mat. Jadi tanda tu dah jelas dalam Al-Quran, perkataan tu dah jelas. Perkataan ini memang adanya bacaan panjang. Sama ada kita kenal mat ni maksilah ataupun tidak, qasirah kan tawilah ke, tapi kita akan baca panjang sebab ini tandanya tanda mat. Kalau lahu lahu lam, ha'ud dhamir, lam bagi atas, ha bagi depan. Jadi selepas ha'uhu ni dia ada waw kecil. Waw kecil. Okey, lahu. Jadi kalau lepas pada waw kecil ni, huruf selain daripada hamzah, atas waw ni kosong. Contohnya lahu wa kana. Atas waw ni kosong. Tapi kalau selepas hamzah ni, selepas waw kecil ni, ada huruf hamzah, atas waw kecil ni kena ada tanda mat. Ombak tu. Tanda ombak. Ini bezanya. Jadi kita boleh nampak di situ je. Dari segi tulisan, kita jumpa mana-mana dalam Al-Quran, asalkan ada ya kecil ni, atas baris dituliskan, selepas hi, ataupun waw kecil ni, selepas hu, inilah dimaksudkan mad silah, sama ada tawilah ataupun qasirah, yang akan kita terangkan apa bezanya silah tawilah dan qasirah. Okey. Maknanya di sini mudahnya bagi qari dan qari'ah bila jumpa dalam Al-Quran, hu ataupun hi yang ada tanda ya kecil ataupun waw kecil, kita insya-Allah tak silap lagi, kita akan baca panjang. Kita ada mat di sini. Cuma insya-Allah kita boleh bezakan ini qasirah ke tawilah ikut penjelasan berikutnya. Okey, habis. Saya nak tandakan tadi, itu sebagai petandanya ataupun pecaman untuk maksilah, qasirah dan tawilah. Saya akan bagi masa sikit sebelum kita lanjutkan. Siapa boleh buka Quran di depan, cari contoh
dan baca. Tak perlu bagi tahu muka surat lah. Baca kita akan dengar, kita boleh agak lah ini qasirah ke tawilah ke silah ke tak silah. Senang ceritanya, soalannya, permintaannya, minta cari maksilah dalam Al-Quran dan sebutkan. Siapa yang ada contoh sedia, boleh share. Baca je, sebutkan je. Saya cuba, Ustaz. Okey, silakan. Ayasqi rabbahu khamra. Wa yasqi rabbahu khamra. Rabbahu khamra. Okey, dah tentunya hu tu selepas hu adanya waw kecil, atas waw kecil kosong, lepas tu khamra. Itu betul, itu maksilah qasirah. Okey, betul. Okey, ada lagi? Cari dalam Quran. Bila kita bagi contoh yang kita ingat, dia tak nampak sangat. Bila kita buka Quran sendiri, cari kalau jumpa, maknanya betul-betul kita kenal. Saya cuba, Ustaz. Ya, Jan Hafiz, silakan. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Okey, boleh baca mulkihi an ya'tiyakum. Tu je, dua perkataan tu je, cukup. Okey, jadi mulkihi an ya'tiyakum, dah tentunya selepas pada hi tu ada ya kecil dan di atas ya kecil ada tanda mad ombak, lepas tu ada hamzah. Itu maksilah tawilah, memang kenal, masya-Allah. Okey, lagi? Siapa yang dah cari jumpa tu boleh bagi tahu. Boleh share. Al-Quran 30 juzuk. Saya cuba. Okey, Haji Rahmat. Walahu man fis samawat. Okey, walahu man. Okey, jelas. Lepas pada hu tu ada waw kecil, di atas waw kecil kosong, tak ada tanda mad. Lepas tu ada mim. Walahu man. Itulah maksilah qasirah. Betul, contohnya betul. Okey, seorang lagi. Saya cuba, Ustaz. Okey, Haji Baharum. Okey, insya-Allah. Al-ismi wa batinahu innal ladzin. Okey, batinahu inna. Okey. Lepas pada hu tu ada waw kecil, atas waw kecil ada tanda ombak mat, betul? Okey, sebab selepas waw tu adanya hamzah. Okey, jadi nampak semua qari-qariah kita masya-Allah kenal dan mudah dicari dan mudah kenal bahawasanya perkataan ini bacaannya kena panjang. Okey, jadi sebab tu saya mulakan untuk maksilah ini, insya-Allah kita tak ada masalah dengannya dan bacaan kita hanya kita nak kemas sahaja. Dari segi kita tak kenal mad ataupun kita terlepas, kita tertinggal, tidaklah, insya-Allah. Okey, saya jelaskan lagi di sini maksilah ini terbahagi kepada dua, tawilah dan qasirah. Tawilah, kita mula dengan tawilah. Tawilah kita dah terangkan tadi. Tawilah ni maknanya panjang. Qasirah maknanya pendek. Tawilah ni bila sebutnya panjang lebih daripada 2 harakat. Maknanya 4-5. 4-5 ni kalau kita tengok dari segi kedudukannya, bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam lain-lain perkataan, dia sebiji sama dengan mat jaiz munfasil sebenarnya. Mat jaiz munfasil. Sama aja. Kalau nak sebut mat jaiz munfasil pun tak salah. Cuma lebih diutamakan, lebih didahulukan untuk maksilah tawilah lah. Kalau hu dengan hi bertemu dengan hamzah. Hu dengan hi bertemu dengan hamzah. Tapi dari segi syaratnya memang dia kena juga untuk mat jaiz munfasil. Sebab itu kita boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey. Okey. Apa tu sama juga
dalam mat silah tawilah sama juga, kita pilih sama ada kita nak baca 4 ataupun 5. Dan bila kita pilih 4 lah. Kalau 5 5. Kita nak kena seragamkan. Okey, dalam contoh di sini wa indahu ummul. Dalam skrin yang saya paparkan ni, wa indahu ummul kitab. Okey, tengok hu ummul. Kalau kita tengok memang mad jaiz munfasil. Tapi disebabkan dia adanya ha'ud dhamir, kita bagilah kepada maksilah tawilah. Kita panggil maksilah tawilah. Dan kesimpulan mad ini, mana-mana perkataan yang ada tanda ombak, kita bacalah lebih daripada 2 harakat, itu paling selamat. Mana-mana mad, sebelum kita kenal dan membezakan satu persatu, bila adanya tanda ombak aja, yang pasti jangan kurang daripada 4 harakat. Dah selamat. Bila kurang daripada 4 harakat, tak ada tajwid. Itu je pastinya. Jadi bila kita jumpa je, belum kita kenal lagi satu persatu jenis mad, bila kita tarik lebih daripada 4 harakat, insya-Allah kira selamatlah kita. Kita tak ada masalah lah dengan hukum mad. Okey, maksilah tawilah kita dah kenal, maksilah qasirah pula. Maksilah qasirah yang tadi tawilah panjang, qasirah ni pendek. Qasirah pendek, dan qasirah ini paling mudahnya kalau kita tengok macam tadi. Selepas hu dengan hi tu ada waw kecil, ada ya kecil, maka itulah maksilah qasirah. Maksilah qasirah ni dikira mulhaq. Dia termasuk dalam jenis-jenis ataupun pecahan mad asli juga. Sebab dia baca 2 harakat, dan kalau tengok kepada syarat-syaratnya memang dia kena pada mad asli. Macam maksilah tawilah tadi, dia kena dengan mad jaiz munfasil. Maksilah qasirah ini syarat-syaratnya sebiji dan sama syarat-syarat mad asli asalnya. Sebab itu dia kira mulhaq, di bawah ataupun dimasukkan bawah mad asli ataupun mad tabi'i. Cuma diberi nama khusus sebab dia hanya berlaku pada ha'ud dhamir, yang adanya hu dengan hi. Contohnya, bala inna rabbahu kana bihi basira. Ada 2 sini. Rabbahu bihi. 2 contoh di sini ada. Hu dengan hi. Tengok atas waw tak ada kosong, atas ya pun kosong, sebab dia tak boleh lebih daripada 2 harakat. Untuk maksilah qasirah, sebab tak ada tanda mad di sini, sebab dia tak boleh lebih daripada 2 harakat. Jadi kalau saya tanya, maksilah tawilah ni kenapa ada tanda mad di sini? Kenapa ada tanda ombak di sini? Hu ummul, indahu ummul. Kenapa ada tanda mad di sini? Tanda ombak. Sebab dia bertemu dengan Hamzah, Ustaz. Lagi? Yang dhamir tu dia berbaris depan, Ustaz. Okey, lagi. Maklumat dia sebalik yang saya terangkan untuk maksilah qasirah tadi. Maksilah qasirah tak boleh ada tanda mad sebab dia tak boleh lebih daripada 2 harakat. Dan di sini kenapa adanya tanda mad? Sebab hak dhamir tu bertemu dengan Hamzah, Ustaz. Okey, itu memang itu contoh dan juga syarat untuk maksilah tawilah. Maknanya kita nak kenalnya itulah syaratnya, mesti nak kena bertemunya huruf hamzah, huruf mad dengan huruf hamzah dan lain perkataan. Cuma yang saya maksudkan tanda ni, kenapa diberi tanda? Tanda ni selain daripada jawapan Haji Rahmat tu betul, saya nak satu lagi. Saya dah sebut tadi, bila ada tanda ini jangan kita kurang 4 harakat. Ini maklumat penting juga sebenarnya. Nampak macam tak ada penting sangat. Cuma pentingnya bila kita dah simpan dalam fahaman kita,
asalkan ada tanda ombak ni, maka bacaan kita jangan kurang 4 harakat. Maksudnya di sini jawapan yang saya nakkan, bila kenapa ada tanda mat ataupun tanda ombak ni, sebab contoh begini tak boleh kurang daripada 4 harakat, seperti mana yang kita boleh jawab jawapan yang sama juga, jawapan yang sebaliknya, kenapa dalam mat silah qasirah ini tak adanya tanda mat, sebab bacaan ini tak boleh lebih daripada 2 harakat. Jadi sebaliknya lah. InsyaAllah saya nak maklumat itu kita simpan dengan cara tu, supaya setiap kali jumpa je tanda mat, dah tak boleh kurang daripada 4 harakat. Itu paling selamat. Jadi bermakna kalau tak ada ombak, 2 harakat. Ya. Kalau ada ombak, tak boleh 2 harakat. Mesti Ya, lebih. betul. Mesti tak boleh kurang daripada 4 harakat. Gitu. Ombak tu dia bukannya untuk 2 harakat. Sebab banyak lagi mat-mat dalam bacaan kita nanti, kita akan terlibat dengan 2 harakat tapi tak ada tanda mat. Padahal tanda mat kita belajar mat, tapi tak ada tanda mat. Itu beza dia. Okay, 2 harakat tak ada tanda ombak, lebih daripada 2 harakat, 4 harakat ke atas adanya tanda ombak ataupun tanda mat itu. Okey. Jadi bermakna semua ada tanda mat ombak tu tak boleh 2 harakat lah. Tak boleh. Tak kira mat apa lah kan. Tak kira mat apa. Itu maksudnya. Maknanya asalkan ada tanda ombak tu, jadi kita lebihkan 4 harakat ke atas, itu paling selamat. Sebelum kita nak kenal ini mat jaiz ke, mat wajib ke, mat lazim ke, semuanya ada tanda tu kan? Semua ada tanda ombak tu. Sebelum kita nak bezakan antara tu, asalkan ada tanda ombak je, tarik lebih daripada 4 harakat, kita dah selamat. Sebab masih lagi antara kita mungkin masih lagi peringkat awal nak kenal tajwid, hatta yang tanda ombak pun tak dipanjangkan. Jadi itu memang dah sia-sia markah kita dipotong. Padahal itu antara tanda yang paling mudah untuk kita selamatkan diri kita. Macam saya selalu sebut, nun dan mim yang ada sabdu, hukum itu dalam poket kita. Kan? Nun dan mim yang ada sabdu, yang ada syaddah, hukum tu dalam poket kita. Maknanya mana-mana perkataan dalam Al-Quran asalkan nun dan mim yang ada sabdu berbaris, wajibul gunnah. Yang itu jangan tertinggal. Sebab itu paling mudah sekali. Tak perlu kita nak fikir banyak. Simpan je dalam fahaman kita, dalam ingatan kita. Setiap huruf mim ataupun nun yang ada tasydid, gigi 3 tu, itu confirmnya kena dengung 2 harakat. Tak kira baris atas, baris bawah, baris depan, hatta baris mati kalau kita berhenti. Contohnya perkataan itu ada nun ataupun mim, tetapi kita berhenti hujungnya. Tu pun kita nak kena dengung 2 harakat. Jadi macam tu, hukum macam tu saya rasa peringkat awal kita dah selesai dah. Dalam bacaan kita yang itu memang insya-Allah satu pun kita tak tinggal. Jumpa aja dengung 2 harakat. Jumpa aja dengung 2 harakat. Contoh di sini. Bala inna. Ini tak ragu-ragu lagi dah. Orang yang baru belajar tajwid terus dia tangkap yang ini sebab di sini dah tak nampak dah. Nun ada sabdu. Okey, simpan terus. Inna wajibul gunnah. Jadi ini kaedah yang pertama yang paling mudah sekali. Kaedah yang kedua yang paling mudah juga yang boleh kita faham terus, iaitulah macam tadi. Asalkan perkataan itu ada tanda ombak, maka lebihkan daripada 4 harakat, kita dah selamat. Kita dah baca tajwidnya dan adanya mat. Cuma mungkin belum beza lagi lah nak ni mat jaiz ke, mat wajib ke, mat lazim ke. Itu kemudianlah bila dah mahir nanti alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Tapi Ustaz, saya rasa ada exception dia lah pasal mat jaiz mufassal kan. Kalau ombak tu kita boleh baca 2 juga. Yang itu baca 2 itu dalam bacaan yang lain. Jadi tak dimasuk dalam bacaan yang kita baca hari-hari. Yang baca 2 harakat mat jaiz munfasil itu dalam Al-Quran yang kita pegang sekarang ini tak ditandakan, maknanya tak dibuang tanda mat. Kita jumpa je mat jaiz munfasil, semua ada tanda ombak belaka. Sebab apa? Dia ikut
qiraah dan juga tariqah yang mak jaiz dibaca 4 sahaja. Sebab bacaan yang kita boleh baca 2 harakat itu kena ikut tariqah lain, cara bacaan yang lain. Jadi kalau ikut tariqah yang lain tak ada tanda lah. Tak diberi tanda. Kalau baca 2 harakat. Mak jaiz tu kalau dibaca 2 harakat. Seperti mana lain-lain mat yang boleh baca banyak wajah tak diberikan. Contohnya mak arili sukun, mak iwad. Walaupun ada 4, ada 6. Tapi disebabkan ada 2, tak ada tanda. Tak ada tanda ombak tu. Ustaz, ombak ni kita boleh baca kalau kita berhenti wakaf, Ustaz. Ombak tu kalau kita berhenti atas perkataan itu tak ada. Bagus soalan Haji Abdul Rahman. Terima kasih. Ini banyak juga berlaku ni. Macam contoh di depan kita, kebetulan ada contoh ni. Ni banyak juga berlaku bila hujung ayat itu kita contohnya kita berhenti. Kita anggapkan ini hujung ayat Ini hujung ayat. Kita berhenti di sini. Kita berhenti di sini. Bala. Kita keliru. Kadang-kadang kita keliru disebab ada tanda ombak ni. Bala kita akan panjang. Panjang lebih daripada kadar 2 harakat. Banyak berlaku juga, contohnya dalam ayat-ayat pendek yang ayat yang berikutnya ada hamzah. Contohnya surah apa? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu lakum wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka fatarda alam yajidka. Jadi kalau kita berhenti fatarda, atas dha tu ada tanda mad. Alam yajidka ayat berikutnya. Jadi disebabkan fatardah tu ada tanda mat, jadi kadang-kadang kita keliru, kita baca, oh ni ada mat ni, panjang 2 harakat ni. Panjang lebih daripada 2 harakat. Fatardah. Yang tu minta maaf, tak boleh. Yang itu kena ataupun kena kena panjang lebih daripada 2 harakat apabila kita sambung dengan ayat yang berikutnya. Terima kasih Haji Abdul Rahman. Maknanya saya buat kesimpulan tadi, sekiranya kecuali yang inilah, kecuali pada penghujung ayat itu, walaupun ada tanda mat, sebenarnya tak boleh panjang daripada, lebih daripada, tak boleh kurang daripada, tak boleh panjang lebih daripada 2 harakat. Jadi terbaliklah tu. Sebabkan yang hujung tu, sebenarnya maksud bila kita sambung, barulah dia wujudnya, ataupun barulah kita boleh gunakan tanda mat ini. Jadi dah kemas insya-Allah. Kesimpulan kita buat sekali lagi, setiap tanda ombak dalam Al-Quran kita lajak daripada 4 harakat, itu paling selamat. Kita kecualikan kalaulah perkataan itu diakhiri dengan tanda mat, maka tanda mat yang diakhiri itu sebenarnya kita nak kena baca lebih daripada 2 harakat apabila kita sambung dengan ayat yang berikutnya. Kalau tidak, kita baca hanya 2 harakat sahaja walaupun ada tanda mat. Bala, bala, cukup. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dia sama dengan wadduha wal-laili idza saja fatarda. Sama aja, bagi dua. Jangan wadduha wal-laili idza saja sampai fatarda tu disebabkan ada tanda mat, fatarda lebih sikit. Itu tak adil. Itu dah melanggar. Boleh? Insya-Allah. Kata nak ringkas je maksilah. Kita nak masuk mat baru ni. Okey, clear? Tak ada masalah insya-Allah. Okey, dalam maksilah sebenarnya dia ada pengecualian dia, ada bahasan lebih lagi, tak apalah kita lalu sahaja. Sebab kalau dari segi ilmiahnya, maksilah tawilah, maksilah qasirah, berlakunya maksilah setiap hak dhamir yang sebelumnya huruf berbaris, yang selepasnya berhuruf berbaris. Maknanya kedudukan ha'ud dhamir antara 2 huruf yang berbaris. Jadi kalau sebelum ha'ud dhamir ha ataupun hu dengan hi itu, kalau sebelumnya baris mati, selepasnya baris mati, dia tak termasuk. Kecuali dalam surah Al-Furqan ada satu contoh, sebelumnya ada baris mati. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. Ini menyalahi kaedah. Menyalahi kaedah sebelum hi itu ya mati. Ya mati. Kalau ikutkan kaedah untuk ha'ud dhamir ni, mesti sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris. Tetapi satu-satunya contoh dalam Al-Quran
dalam surah Al-Furqan, ikut bacaan Hafs ini, contoh ini, walaupun sebelum ha'ud dhamir, hi itu ada huruf berbaris mati, tetapi dibaca juga dengan ha'ud dhamir. Satu-satu ini sahaja. Wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. Tapi tak ada masalah. Kalau kita tak tahu itu pun, kita dah kenal ha'ud dhamir ini, ada ya kecil ni, maka kita akan baca juga 2 harakat. Jadi contoh ini walaupun kita tak tahu asbabnya, satu-satunya minal mustathna yang dikecualikan, tapi insya-Allah kita baca betul. Kita tak salah di sini, insya-Allah. Okey. Dan yang lain lagi tu insya-Allah dalam bahasannya boleh kita terperincikan. Okey, sebenarnya saya nak tekankan malam ini mad iwad. Mad iwad, mad yang mudah. Okey, sebelum mad iwad tu ada apa-apa soalan? Maksilah, tawilah, qasirah. Semua okey? Ada apa-apa tambahan saya tertinggal ke apa ke? Okey. Tak ada masalah Okey. Faedah ataupun apa yang kita nak simpan dalam kelas kita untuk malam ini berkenaan dengan maksilah, tawilah, qasirah, satu je. Saya tak bagi banyak satu je untuk malam ini, untuk kelas ni, iaitulah setiap ha'ud dhamir, hu dengan hi, hu selepasnya waw kecil, hi selepasnya ya kecil. Kalau atas waw kecil tu ada tanda ombak, kalau atas ya kecil tu ada tanda ombak, maka itulah maksilah tawilah. Kalau atas waw kecil tu kosong, kalau atas ya kecil tu kosong, itulah maksilah qasirah. Dalam makna yang sama, dalam masa yang sama, bila qasirah, jangan lebih 2 harakat yang tak ada ombak. Bila ada tanda ombak, jangan kurang daripada 4 harakat. Itulah faedah untuk kita simpan dan kita berpegang dengan kaedah tu setiap kali jumpa maksilah, tawilah, qasirah, dan untuk mat-mat lain juga boleh kita pakai dalam bab tanda ombak tadi. Okey. Mad iwad. Malam ni kita sambung lagi satu lagi, mad iwad, mad ganti. Iwad itu kita nak ganti. Apa yang kita nak ganti di sini? Dan mad iwad ini apa perlu kita belajar ataupun kita detailkan ataupun kita ulang semula untuk kita jadikan, simpulkan satu faedah, satu kaedah untuk kita simpan dalam hafazan kita ataupun pemahaman kita. Insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Mad iwad, mad ganti. Bila saya tanya mad iwad, mad ganti, terus kita akan terbayang mana-mana perkataan yang hujungnya ada 2 baris, huruf tu berbaris fathatain. Huruf itu berbaris 2 atas. Berbaris 2 atas. Bila sebutnya mad iwad, terus kita akan terfikir dan kita akan nampak perkataan itu hujungnya, hujung perkataan itu ada huruf berbaris fathatain, berbaris 2 di atas. Maka itulah mad iwad. Dan cara bacaan mad iwad, dia pun termasuk dalam pecahan mad asli juga. Kalau kita tengok kepada syaratnya, sama je dengan syarat-syarat mad asli. Dan bacanya 2 harakat, sama juga dengan mad asli. Cuma dikhususkan, diberi nama khas mad iwad ini sebab berlakunya dalam surah yang satu. Keadaan yang satu iaitulah pada penghujung bacaan kita ataupun di akhir perkataan itu, yang mana akhir perkataan itu yang diakhiri dengan 2 baris atas. Maka 2 baris atas itu tanwin. Kan fathatain itu tanwin, kita baca dengan nun mati. Sebabnya tanwin fathatain. Cuma bila kita berhenti, kita gantikan. Kita iwad. Apa yang kita nak ganti? Daripada kita baca tanwin, contohnya an, kan? Fathatain hamzah 2. Saya tulis sini. Fathatain hamzah 2, bunyinya an. An. Fathatain ba 2, bunyinya ban.
ban. Ini yang kita nak ganti. Apa yang kita nak ganti? Kita gantikan nun mati ini, an, ban, kita gantikan dengan huruf mad. Maka huruf mad yang sesuainya alif. Sebab baris atas. Jadi daripada an, kita baca a. Daripada ban, kita baca ba. Itulah kesimpulan mad iwad. Cuma masalahnya yang kita nak tekankan, mad iwad ni dia ada masalah. Bila kita tak jaga, dia tak jadi mad iwad betul-betul. Dia akan jadi separuh iwad. Ataupun dia tak jadi langsung. Okey, kita baca. Contohnya hakimah. Asalnya hakiman. Dan bila kita iwad, dia jadi hakimah. Lepas tu ma'an. Ma'an. Ma'an asalnya kalau kita sambung, tapi kalau kita berhenti jadi ma'a. Ma'a. Itu dah diiwadkan ataupun digantikan. Okey. Boleh nampak tak hakiman dengan ma'an? Hakiman tulisannya memang dah ada alif. Hakiman. Bila berhenti jadi hakimah. Hakimah. Dah ada alif, siap alif. Kalau kita berhenti dah jadi hakimah. Senanglah. Hakimah. Tapi ma'an, dalam tulisan ma'an ni, ada tak alif? Dalam Al-Quran, ada tak? Tak ada kan? Tapi kalau berhenti, kita kena tambah alif. Betul? Pernah bincang tak ni? Cuba kita cari contoh dalam Al-Quran, kita tengok perkataan ma'an. Mungkin dalam surah Al-Baqarah, muka surah 4, ayat 22. Banyak di sini. Ayat 22. Muka surat 4. Ayat 22. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an. Binaan dengan ma'an. Lepas tu bawah tu ada rizqan. Ada andadan. Atau rizqan ada alif. Andadan ada alif. Tapi nida binaan, ma'an tak ada alif. Tak dituliskan alif. Tapi dia fathatain. Hamzah tu fathatain. Kalau berhenti, kita nak berhenti ma'a. Bina'a. Betul? Betul tak? Jangan. Jadi tambah keliru pula. Taklah kalau berhenti yang ada hamzah tu. Ma'a je kan? Kalau kita berhenti ma'a tu, jadi kita tambah alif tak? Tak, ma' gitu je kan? Baru Itu betul. kalau tak ada tanwin kan Ustaz kan? Kalau tak ada tanwin baru ma' itu kan? Kalau hamzahnya tak ada tanwin baru Tambahkan bunyi sikit je lah. Ma' gitu tak? Tambah sikit ke tambah? Biar betul Abang Is. Ma'an ke ma'? Sebab tak ada alif tu masalahnya. Sebab ma' ada. okey. Sebab ma'iwad, saya nak lagi confuse. Sebab ma'iwad, kalau kita tengok ma'iwad, dia dah datang siap alif. Kenapa hamzah tak ada alif? Kalau datang alif, macam rizqa, senanglah bila kita berhenti, tanwin kon tu, kita tukar jadi rizqa. Kita dah itu berlakunya iwad. Okey, saya buka skrin ni. Okey. Kita tengok rizqa. Rizqa, ayat yang ke-22. Rizqa ni dah ada alif dan tanwin, fathatain. Bila kita berhenti atas rizqa ni, tak apalah, dah ada alif. Maknanya kita gantikan tanwin ini dengan alif. Ataupun huruf mad alif.
rizqa. Jelaslah. Sama juga dengan fala taj'alu lillahi andada. Andada. Kalau sambung andadaw. Tapi kalau berhenti andada. Siapa ada alif lah. Tapi perkataan binaan. Binaan. Hamzah ni ada fathatain. Ma'an. Hamzah ni ada fathatain. Jadi kalau nak berhenti di sini was-samaa'a binaa ataupun binaa, kita terpaksa tambah alif. Tambah alif. Tambah alif. Ma'a. Tambah alif kan? Ya. Kenapa kena tambah alif? Oh, Bagi sebab. ada tanwin Ustaz. Pasal Tanwin atas. tanwin baris atas. Tapi kenapa dia tak tulis siap-siap? Macam hakima, rizqa. Pasal ada huruf hamzah Ustaz. Saya rasa, atau maaf Ustaz, dengan pemerhatian je lah Ustaz. Bukan saya tahulah. Tahu dah tu, nak cakap tu maknanya tahu dah tu. Maksud saya kalau hamzah baris 2 kan, baris 2 di atas tu, dia tak ada alif. Kalau saya perhatikanlah, kalau macam dal ada tanwin 2 di atas kan, dia ada alif. Macam ron pun ada alif. Kalau ban pun ada alif. Hamzah je yang tak ada alif Hamzah je tak ada alif. Agak-agak Hamzah ni memang dia tak baik dengan alif. Pasal Tengok pasal apa? Kalau kita baca hamzah tu macam kita baca alif kan Ustaz. Kalau baris atas tu. Biasa hamzah tumpang aja Ustaz. Tumpang kat alif. Okey, saya bagi yang tumpang tadi pula. Kejap saya bagi yang tumpang. Okey, kita tengok contoh yang sama. Bukan contoh yang sama. Keadaan yang sama dalam surah Al-Waqi'ah muka surat 535, saya dah buka ni ayat 35. Ini kadang-kadang orang profesional pun kadang-kadang terkena juga ni. Sebab tiba-tiba datangnya hamzah ni. Dia baca sedap ni, la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'. Ini bahaya ni. Sebab apa? Dia hujung ayat ni. Dia hujung ayat, kadang-kadang dia tak perasan hamzah tu ada fathatain. Ini betul-betul kalau baca sendiri ni silap-silap kita salah. Silap-silap kita salah. Silap-silap salah. Silap-silap salah. Sebab apa? Memang tak perasan kalaulah kita tak lancar surah ni, tak kenal ayat ini, kita akan baca tanpa mad iwad. Kita akan baca insya, dan beberapa kali saya jumpa yang salah baca di sini tak perasan sebab sebelum ni tak ada mad iwad pun. Kalau katakan abkara uruban atraba mungkin insya'a dia samalah kan. Tapi dia mula dengan insya' dulu ni. Jadi kalau tak hati-hati di sini kita baca salah. Tadi siapa tadi katanya apa tu menumpang istilah tumpang menumpang. Kita tengok dalam contoh, saya bawa contoh apa tadi? Surah, kita buka surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang keberapa? Surah Yusuf, malam ni kita kembara dan juga mencari-cari ayat dalam Al-Quran. Surah Yusuf muka surat 239 ayat 31. وأعتدت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. Muttaka'an. Hamzah ni ada fathatain kan? Ada. Kenapa ada alif sini? Tadi Haji Rahmat kata dia perhati-perhati, kata siap. Ustaz. Saya fikirkan Ustaz. Ada alif Lepas pada hamzah ada alif pula sini. Kenapa sini ada alif pula?
Ada 3 tempat lagi. Ada 2 tempat lagi. Surah An-Nisa, muka surat ayat 92. Kita tengok malam ni kita tengok. Kita tengok ayat-ayat dulu. Bahawasanya bukannya semua kaedah tu boleh kita terus berpegang. Dia ada pengecualian lah, ada pengecualian. Dalam hal ini 3 kalimah sahaja yang selepas hamzah ada alif. Satu tadi dalam surah Yusuf, yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 92. Saya tunjukkan. 92. 92. Okey ni. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Ni betul-betul ada tanda waqaf. Kita berhenti dengan khata'a. Dan selepas tu pun ada kan Ustaz kan? Khata'a juga kan? Ya, perkataan yang sama khata'a. Tapi dia kira 3 perkataan yang lain-lain yang berulang-ulang tu tak kira berapa kali berulang lah. Dan satu lagi dalam surah At-Taubah, law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala. Ini pun ada juga kita baca selepas keluar KFC. Apa Ustaz? Apa? Lepas ni cari KFC. Okey. Surah At-Taubah ayat 57. Okey, 57. Law yajiduna malja'an aw magharatin. Ni. Okey, law yajiduna malja'a. Malja'a. Kalau berhenti di sini, berhenti dengan mad iwad. Yang ini tak ada masalah. Kan? Sebab bila kita berhenti, kita dah nampak hamzah tu ada fathatain, lepas hamzah tu ada alif. Jadi senang kita baca dengan malja'a, macam hakima, alima, basira. Yang ini yang tak ada masalah. Cuma dia masalah dengan Haji Rahmat tadilah, dia perhati rupa-rupanya yang ini. Ustaz boleh tunjukkan contoh yang tadi yang tak ada alif tak Ustaz? Salah satu contoh dia, saya nak tengok lagi sekali. Nak tengok ada apa beza dia. Yang tak ada alif memang banyaklah. Yang tak ada alif kita ambil tadi surah Al-Baqarah tadi. Surah Al-Baqarah paling mudah. Tapi Haji abang ini sudah jawab tadi. Tapi kita nak tahu sebab. Malam ni kita tambah siapa yang ada pen tu sediakan untuk tambah sebab kenapa. Okey, di sini. Ayat 22. Binaan ma'an. Okey. Dalam surah Al-Waqi'ah tu inna ansha'nahunna insya'a. Itu hujung lagi. Tengok contoh yang Ustaz beri yang 3 contoh tu yang ada alif kan lepas hamzah tu kan. Dengan yang sekarang ada macam abinaan dengan ma'an kan. Saya tengok dia punya contoh yang hamzahnya tak ada alif sebab sebelum hamzah tu ada alif Ustaz. Maksudnya mim alif hamzah kan. Jadi saya tengok contoh dia, kalau yang ini semua sebelum hamzah tu ada alif. Yang tadi sebelum hamzah tu tak ada alif. Dan bila macam gitu hamzahnya ada alif. Maksudnya Haji Rahmat sekarang ni nak buat kaedah sendiri, katanya setiap hamzah yang ada fathatain, yang sebelumnya ada alif, maka kita nak kena tambah alif di belakangnya. Bila wakaf. Betul. Saya tak tahu seluruh Quran. Tak, maksudnya Pak, tak apa. Saya ini bila kita bincang itu faedahnya. Maknanya itu maksud saya lah, betul. Kalau kaedah yang saya gunakan lah. Okey. Subhanallah, saya puji, masya-Allah. Sebenarnya bila Haji Rahmat dah perhatikan dan memang dia dah jumpa apa yang dia perhatikan, itulah menjadi sebab. Memang kebetulan itulah sebabnya dan itulah alasannya. Cuma nak kena tambah sikit lagi, nanti saya tambah. Jadi kita kembali kepada soalan dulu. Dia kena mengenai Nahwu Arab tak Ustaz?
yang Memang dia kena sangat-sangat mengena sebab ini bahasa Arab dan baik. Al-Quranul Karim ini memang dia sejalan dan selari dengan kaedah Arab. Okey. Sebab syarat untuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran, dia ada 3 syarat utama supaya Al-Quran kekal tawaturnya ataupun kekal terpeliharanya ataupun terjaganya. Dan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam tak berjaya untuk nak mereka ataupun nak merosakkan, nak tambah kurangnya disebabkan 3 syarat inilah. Banyak juga Quran-Quran palsu dan juga musuh-musuh Islam dah mula dan mencuba untuk nak merosakkan Al-Quran, tetapi bila dikembalikan kepada 3 syarat ini maka di-reject dan dibuang ataupun ditolak Quran palsu itu ataupun Quran yang nak diubah suai. Banyak memang kalau dulu dalam bentuk cetakan, saya sendiri pun pernah terjumpa kebetulan. Pernah terjumpa dia cetak-cetak, ini berlaku di negara sebelah. Kebetulan Maksudnya saya disengajakan Ustaz Maksudnya disengajakan ke atau tak sengaja? Saya rasa disengajakan. Sebab apa? Bila kita cek satu buku, banyak dia bawa masukkan ayat-ayat Quran dan diubah-ubahkan. Dia kalau kata salah type ataupun salah print, dia panggil khata tibaah, salah type. Dia adalah mungkin huruf, mungkin titik, mungkin baris. Itu boleh kita terimalah. Tapi kalau perkataan diubahkan terus, ada kalimah diubahkan, mana ini ada sesuatu. Selalunya dalam orang nak buat teks khutbah ke ataupun syarahan ke, dia akan copy Al-Quran, ayat Quran. Selalunya orang akan copy, ambil yang dah siap type. Kalau kita nak type sendiri itu jarang-jarang orang buatlah. Lagi-lagi dalam karangan yang panjang. Jadi bila banyak saya cek tengok, perkataan-perkataan diubah-ubahkan. Okey, jadi kembali kepada tadi, antara 3 syarat itu mesti nak kena muwafaqatul lughatal arabiyyah. Antara syarat untuk Al-Quran ini tawatur ataupun Quran yang terjaga, terpelihara seperti mana dijanji Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Antaranya mesti nak kena muwafaqah al-lughatul arabiyyah, nak kena selari dengan kaedah bahasa Arab yang solidnya ataupun yang tak ada goyangnya. Mana-mana kitab nahunya itu sahaja kaedah Arabnya. Bila kaedah Arabnya kemas, Al-Quran pun insya-Allah bila datang Al-Quran yang tak sama dengan, tak selari dengan kaedah bahasa Arab, maknanya bukannya Quran itu ataupun bukannya Quran yang originalnya. Okey. Kita tengok di sini sebenarnya jawapan saya ataupun saya nak bagi, dan untuk tuan-tuan boleh tulis semua bila kita ditanya nanti, bila kita disoal nanti, kenapa mad iwad ini banyak-banyak mad iwad semuanya ada alif siap-siap dah, kecuali hamzah aja. Bila perkataan itu ada di hujungnya hamzah, diakhiri dengan hamzah yang 2 fathatain, tak ada siap alif, tak disiapkan dengan alif, sedangkan kita waktu kita baca kita nak kena tambah alifnya. Binaa, kalau kita berhenti kita nak kena tambah alif. Samaa, kalau kita berhenti kita nak kena tambahkan alif. Okey, kenapa hamzah ini tak dituliskan siap alif sedangkan dia termasuk dalam mad iwad? Jawapannya, bahasa Arab dia tak nak huruf hamzah duduk di antara 2 alif. Jadi Haji Rahmat dia perhatikan satu je. Dia tak perhati yang belakang tu. Okey, jadi maknanya dia dah jadi orang Arab, cuma separuh Arab lah, belum jadi betul-betul Arab lagi. Tapi pemerhatian dah nak sampai kepada jawapan yang betul. Jadi betul, sebelum hamzah tu ada alif, dan Arab, dalam bahasa Arab dia nak elakkan hamzah, kedudukan hamzah itu ada hamzah, ada huruf 2 alif di sebelah hamzah tu, kiri kanan hamzah. Istilahnya tawalil amthal. Tawalil amthal, kedudukan hamzah yang seumpama.
illah yang tak bolehnya yang tak dituliskan alif siap-siap pada huruf hamzah ni, binaan, samaan, ma'an ni tawalil amthal. Dalam istilah ilminya kita sebut tawalil amthal. Maknanya disebabkan ada perkara yang sama di antara huruf hamzah ini, maka Arab mengelakkan daripada berlakunya surah ini, gambaran ini, maka dihadzafkan alif. Cuma dibaca. Okay. Yuntaqu wala yuktab. Dibaca tetapi tak ditulis. Jadi kita Ustaz, soalan Ustaz. silakan. Macam kita baca wasama abina kita berhenti jadi satu. Jadi maknanya kalau macam ada alif ataupun tak ada alif atau tak ada alif, bacaan pun sama. Ustaz? Ya. Dia tetap Tapi saya tak mau dorang keliru atau saya sendiri keliru. Tak ada ya. alif atau tak ada alif, bacaan pun tetap sama. Ya betul. Cuma dia tak akan ada alif lah. Tak ada alif, tapi bacaan sama lah. Bacaan 2 harakat. Sama juga. Kalau disambung jadi au, kalau kita berhenti jadi bina Kalau kita sambung tak adalah kan? Kalau ada. berhenti. Kalau sambung dia ada tanwin lah. Tapi saya nak terangkan di sini walaupun panjang-panjang kita dah ulang-ulang ni, sebab risaunya, takutnya bila kita faham mad iwad hanya pada perkataan yang ada alif siap, rizqa, andada, contohnya kan. Bila kita hanya camnya dan kita kenalnya mad iwad ini sahaja, datang kepada binaan, ni tak ada alif lah. Bila tak ada alif, kita pun berhenti bina. Memang berlaku gitu. Okey, jadi elakkan daripada berlakunya begitu, kita kena hafal hamzah ini kalau ada tanwin fathatain, maka kita kena tambah alif waktu kita berhenti. Jangan kita matikan hamzah. Bina, kita kena gantikan tanwin ini dengan huruf alif ataupun huruf mad walaupun tak ditulis. Ya. Kawan-kawan dah tegur saya macam ni. Kalau ada silap. Okey, bagus. Cuma mungkin setakat boleh kita sebut bina kena baca tapi sebabnya kita belum boleh, kita mungkin bukan semua kita tahu kenapa hamzah ini tak adanya alif. Jadi jawapan tadilah, dalam kaedah bahasa Arab, nak mengelakkan daripada kedudukan hamzah ada alif di depannya dan di belakangnya, maka Arab menghazafkan kira hazaf, buanglah alif yang kedua. Okey, boleh insya-Allah. Kita patah balik, insya-Allah kita patah balik kita punya ni macam tadi. Okey, Hakimah Alim. Maaf Ustaz, kalau yang tak ada tanwin macam mana Ustaz? Hamzah aje. Yang tak ada tanwin matikan je lah. Kalau wakaf kita matikan lah. Jadi sama kalau macam sama gitu je. Berhenti je. Wassama, kalau berhenti mati. Itu pun termasuk dalam bahasa Arab yang selalu juga saya sebut kaedah thabitah. Dalam bahasa Arab, kaedah yang tetap, la yubda'u bisakin wa la yuqafu ala mutaharrik. Dalam bahasa Arab, kaedah yang paling kemas sekali, kaedah bahasa Arab, tidak dimulakan dengan huruf berbaris mati dan tidak berhenti di atas huruf yang berbaris. Jadi kalau nak mula, mesti kita nak kena mula dengan huruf berbaris. Dan kalau kita nak berhenti, kita mesti kena matikan huruf yang kita nak berhenti itu. Walaupun huruf itu berbaris, bila kita berhenti, kita kena matikan. Itu yang dinamakan sukun arid. Sukun arid, sukun baru datang tu, asalnya berbaris, tapi disebabkan kita berhenti, matilah huruf itu. Jadi kalau kita berhenti, kita nak ketekan Ustaz. Sama itu. Tekan sama... tidak. Istilah tekan tidak. Cuma nak tahqiqul hamzus sakin. Kita nak kena bunyikan, nyatakan betul-betul hamzah yang mati. Dia bukan kita istilah tekan. Bila istilah tekan itu nak kena ada sabdu. Mana-mana huruf yang ada syaddah baru kita kena sebut, kita kena tekan. Contohnya kalau hamzah, kita buatlah katakan hamzah itu ada sabdu. Mesti kita kena sama. Kena tekan gitu. Macam selalu kita baca dalam surah Al-Kahfi kan, wahum lakum adu. Sebab waw tu ada sabdu, yang tu nak kena tekan. Okey, boleh insya-Allah. Habis
Ada sikit lagi yang saya nak tekankan malam ni belum sampai lagi. Tapi tak apa, insyaAllah yang ni kita dah dapat faedah ma'a ni. Kebetulan jumpa kat sini pula. Lama dah nak terangkan. Alhamdulillah dapat. Mad iwad, kita sambung sambung lagi. Mad iwad tidak berlaku sekiranya fathatain, baris dua itu ada atas huruf ta marbutah. Contohnya khasyiatan. Ini dikecualikan. Ini dikecualikan. Walaupun dia tak ada alif, jangan kita kata oh ini tan ni tak ada alif. Kita dah belajar hamzah tu ada alif, tak ada alif kita tambah alif. Yang ini pula kita tambah pula alif khasyiatan. Itu tak boleh kita dah belajar tadi hamzah tak ada alif, kita boleh tambah alif. Yang ini khasyiatan ni tiba-tiba dia tak ada alif, jadi kita tambah juga alif di sini tak boleh. Ini dikecualikan. Khasyiatan ni dikecualikan kita baca khasyiah biasa. Jadi ha Ustaz, jadi ha. Jadi ha, ya, betul. Baik. Marbutah apabila kita wakaf di atasnya bertukar menjadi huruf ha. Mad iwad dinamakan mulhaq tabi'i seperti mana maksilah qasirah tadi juga. Okey. Apa yang saya nak pesan dalam mad iwad yang selalu berlakunya, yang masih berlakunya, iaitulah bila kita berhenti dan kita tak berhati-hati, mad iwad dia boleh tertambahnya huruf hamzah. Mad iwad boleh tertambahnya huruf ha. Ini banyak berlaku ni. Seperti mana juga mad asli, kalau kita berhenti, kalau kita tak berhati-hati, dia boleh berlaku tertambahnya hamzah, tertambahnya ha. Dia dua keadaan sahaja. Sama ada kita terlebih kawal nafas, dia akan jadi hamzah. Sama ada kita terlebih lepas nafas, dia akan jadi ha. Jadi kena hati-hati dua-dua ni lah. Jangan terlebih kawal, jangan terlebih nafas. Maka duduk di tengah-tengah itu paling selamat. Contohnya, hakiman, kita berhenti dan kita break betul-betul dan kita kawal nafas. Hakima. Kan? 2 harakat, lepas tu kita tahan nafas terus. Itu dia akan jadi hakima. Seolah-olah ada hamzah. Begitu juga kalau kita terlebih relax dan kita lebih lafaz kita, hakimah. Terus kita nafas, hakimah. Keluar angin sikit je, itu huruf ha sebenarnya. Jadi kita kawal daripada tertekan, terlebih tahan nafas tak boleh, terlebih lepas nafas pun tak boleh. Jadi antara kita tahu kawal, antara kita lepas. Paruh-paruh lah. Itu insya-Allah. Memang antara qari-qari kita dan qari'ah kita masih lagi mungkin dah terbiasa sangat dengan tahan nafas sangat. Saya nampak dengar jelas masih ada hamzah. Dan antara qari-qari kita memang terlebih relax sangat. Masih lagi tersebutnya ha di belakang. Itu pun mungkin dah terbiasa sangat. Jadi kesimpulannya, untuk mad iwad khusus dan juga mad asli yang kita berhenti, yang kita wakaf, jangan kita terlebih tahan nafas supaya tak timbulnya huruf hamzah, dan jangan juga kita terlebih lepas nafas supaya tidak keluarnya huruf ha dengan tak sengaja. Maka itulah antara perkara yang boleh kita simpan untuk kebaikan kita pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah bacaan kita terkawal. Okey. Kita ambil barakah bacaan Al-Quran sedikit. Saya buka surah Al-Insan dan saya nakkan qari-qari baca sedikit saja beberapa ayat. Malam ni tak perlu keluarkan hukum-hukum tajwid, cuma nak dengar hukum mad iwad yang ada dalam surah Al-Insan. Okey. Saya ada satu nak tanya je. Okey, silakan. Ujung dia ada tu ujung dia tanwin, semacam dot ada tanwin. Kita nak bakar kan. Nak bunyikan dia punya dot tak? Macam mana? Ada contoh tak? Ada. Qablata ba'din. Okey. Bagus soalan tu. Soalan tu sebenarnya dah terjawab pada awal kelas tadi. Untuk mad iwad hanya berlaku pada fathatain, tanwin atas sahaja.
tanwin bawah, tanwin depan dikecualikan. Sebab itu bila sebutnya mad iwad, kita terbayang huruf yang terakhirnya ada 2 baris atas. Saya mulakan penjelasan mad iwad tadi. Bila sebutnya mad iwad, terus kita terbayang perkataan itu akhirnya huruf itu ada fathatain. Hanya fathatain saja. Jadi kalau bagi bawah ataupun bagi depan tak dimasukkan dalam mad iwad, tak perlu ganti. Lagi-lagi macam ba'din tu, lagi-lagi ba'din tu, dot itu bukannya huruf qalqalah, lagi tak boleh bunyi apa-apa, cuma isyarat kepada sifat huruf dot. Ba'd tak ada. Ba'di pun lagi dah tak boleh. 2 harakat lagi dah tak boleh. Okey, kita ada sikit masa. Jadi kita tak boleh lepaskan dia punya word lah. Kita tahan aja lah. Ya, betul. Jangan terlantun suara. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Surah Al-Insan muka surat 578. Setiap penghujung ayatnya mad iwad, dan bolehlah kita nak baca sebahagian ayat, 2-3 ayat seorang untuk nak nampakkan mad iwad ini, supaya jangan terlebih ataupun terkurangnya nafas. Okey, siapa nak baca silakan. Okey, siapa-siapa boleh baca insya-Allah. Dia kelas dewasa ni dia tak sama dengan kelas budak-budak. Kalau kelas budak-budak ni buka aja, saya ustaz. Berebut. Kita pula pening nak pilih yang mana ni. Ramai sangat angkat tangan. Yang ini relax. Kalau saya baca Ustaz. Okey, tafadhal. Okey, silakan Haji Rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Berhenti sami'an. Faja'alnahu sami'an, berhenti di situ. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an. Teruskan. Faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Okey, bagus. Alhamdulillah, insya-Allah. Jelas. Tahan nafas tu bagus. Tak bunyi hamzah, tak bunyi ha. Okey, insya-Allah. Okey, teruskan satu lagi, seorang lagi. Insya-Allah. Okey, siapa-siapa boleh insya-Allah. Haji Hanafi sama dengan nama saya. Okey, Haji Hanafi silakan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. عينا يشرب بها عباد الله
yufajjirunaha tafjira. Okey, jelas. Alhamdulillah. Terima Last. kasih, Ustaz. Okay, sama-sama. Last. Al-Qari al-Akhir. Qari yang terakhir insyaAllah. Penutup. Saya cuba Ustaz. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Silakan. Yaufuna bin You nazri bagi depan. Yufuna. yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarrahu mustaqira. Syarruhu. Kana syarruhu mustaqira. Wa yut'imuna ta'ama ala habbihi Hubbihi. wa yut'mi'una ta'ama Sekali lagi. Wa yut'imuna at-ta'ama. wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajihillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Cuba berhenti jazaan. Berhenti kat situ. Jazaan. Innama yut'mi'ukum nut'imukum. Innama nut'imukum liwajhillahi la yuridu La minkum nuridu. liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah. Boleh ke tak betul? Boleh. InsyaAllah. Itu betul. Jazaa. Okey. Ini antara contoh. Dia panggil waqaf ikhtibari. Waqaf, saya minta berhenti untuk test. Dan uji betul ataupun tidak kaedah yang diwakafkan. Maka Alhamdulillah lulus insyaAllah. Beginilah, walaupun Hamzah ini tak adanya alif, bila kita berhenti, kita tambahkan jazaa 2 harakat. Mad iwad di sini. Okey, barakallahu fikum jami'an insyaAllah. Terima kasih semua. Malam ni Alhamdulillah kita bertambah lagi kenal dan bertambah lagi maklumat berkenaan dengan 2 jenis mad, iaitulah silah qasirah tawilah dan juga mad iwad. Mudah-mudahan info dan juga maklumat yang dikongsikan bertambah lagi bermanfaat untuk kita insyaAllah. Bacaan kita Al-Quran insyaAllah bertambah lagi kemas dengan kaedah-kaedah tajwid, dan akhirnya insyaAllah kita akan mencapai tahap seorang yang membaca Al-Quran secara mahir, secara kemas hukum-hukum tajwidnya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wadh-dhikril hakim wa tajawaz 'anna ma kana fi tilawatina min khata'in aw nisyan aw tahrifin aw ziyadatin aw nuqsan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Syukran. Afwan, jazakumullah khair. Terima kasih Ismail. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Haji. Okay, apa lagi insyaAllah. Apa lagi Ismail insyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan. Amin. Ya, insyaAllah. Sama-sama lah insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam insyaAllah. Sama-sama.